Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini selalu saya buat live, saya bincang, saya sembang pasal dinar dengan dirham kan, pasal emas. Hari ini saya sembang pasal ilmu sikit pasal buku lah. Okay, itu pasal buku saya yang saya tulis sendiri. So buku ni saya tulis bulan 5 lepas. Tapi hakikatnya sebenarnya buku ni saya dah tulis lebih kurang 2 tahun dah. Tahun lepas start. Awal tahun 2019 saya dah tulis buku ni. Akan tetapi masa berganti masa, tahun berganti tahun, banyak tertangguh. Sampailah ketetapan Tuhan bulan 3 itu start PKP, bulan 4, bulan 5, bulan 6 PKP, hampir 4 bulan PKP. Waktu tu barulah saya buka balik laptop dan saya fokus untuk tulis buku ni. Alhamdulillah dalam masa 2 bulan tu siap lah. Okay. So tebalnya lebih kurang 200 muka surat. Okay, ada 200 muka surat. Tajuknya adalah tentang dinar dirham versus wang kertas. Okay, it's totally pasal emas, perak dan juga wang fiat lah yang kita gunakan hari ini. Okay, so tajuk dia kalau tengok dekat atas tu, menyingkap rahsia emas sebagai mata wang sepanjang zaman. Wang kertas membongkar kegagalan wang kertas dalam lipatan sejarah. So basically kalau dengar suara saya boleh tak komen dengar. Saya takut tak dengar ke ataupun apa-apa kan. Kalau dengar boleh komen dengar. Okay. So memang hari ni kita akan sembang pasal buku ni sajalah. Dia tak ada kaitan dengan, saya tak tunjuk barang emas ke, saya tak tunjuk dinar, saya tak tunjuk gold bar, tak. Saya ni sembang pasal buku ni dan saya akan sentuh dalam bab yang pertama. Okey, tahun bulan Mei 2020 saya print buku ni lebih kurang 1000 pieces. Hari sekarang ni tinggal 200 pieces saja. Tinggal 200 pieces saja. Kalau siapa berminat just screenshot FB live ni dan tuan-puan akan dapat 10% off. Okay, tuan-puan akan dapat 10% off dan juga free postage. 10% off, diskaun 10% dan juga free postage daripada saya dengan syarat screenshot kemudian WhatsApp pada saya. Okay, untuk dapatkan promo pasal buku ni lah. Okay, saya akan sentuh bab mukadimah dengan bab pertama saja dalam buku. So, buku ni ada 7 bab. Ada 9 bab. Buku ni ada 9 bab. Kemudian saya akan sentuh bab mukadimah. So mukadimah tuan-tuan dan perempuan, mukadimah ni apa yang saya cerita? Mukadimah ni saya ceritakan tentang ada orang menukul dekat dalam rumah. Jadi dia bising sikit. Kalau tuan-tuan ni mungkin sabarlah. Okay, so mukadimah dalam buku ni memang saya ambil satu cerita yang mana siapa yang dah duduk lama dalam dunia emas dan perak, basically dia akan tahu tentang cerita ni, iaitu tentang cerita sukus dan tukus. Sukus dan tukus. Okay, so siapa yang nak tahu detail tentang cerita ni, dapatkan buku ni dan baca bahagian mukadimah. Okay, kalau tak silap saya, Prof. Ahmad Kamil Maidin yang create cerita ni. Cerita ni cerita rekaan, tetapi untuk memastikan setiap masyarakat, individu memahami tentang dinar dari dirham dan juga wang fiat yang sedang berlalu di seluruh dunia hari ini, iaitu sistem kewangan moden hari ini. Macam mana benda tu boleh muncul dan apakah sihir di sebalik wang kertas tersebut. So boleh baca mukadimah, insya-Allah. Saya bagi jaminan tuan-puan akan faham tentang dinar dirham dan juga wang fiat. So saya sentuh bab yang pertama. Bab pertama, dinar dirham dan juga Islam. So dalam bab yang pertama ni saya ada banyak sentuh tentang ayat Quran dan juga hadis, yang mana saya ambil daripada buku-buku para asatizah lah yang ada kepakaran dalam perkara tersebut, dalam bidang tersebut. Jauh sekali saya mentafsirkan ayat tersebut.
jauh sekali saya menerangkan ayat tersebut mengikut kefahaman saya. Kerana saya sendiri kurangnya ilmu alat. Ilmu alat ni apa? Ilmu alat ni adalah ilmu asas dalam kita masuk dalam dunia agama ni, kita kena ada ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu biasanya basic dia adalah bahasa. So bahasa Arab kena padu, kena mantap, kena 100% power lah ilmu bahasa Arab. Then baru kita masuk pada ilmu-ilmu yang seterusnya sebelum kita mentafsir satu-satu ayat. Adapun dalam buku saya ni, saya hanya quote tafsiran-tafsiran para ulama, tafsiran-tafsiran para asatizah. Okey, tuan-tuan yang dengar, tolong komen dengar supaya saya dapat baca lah komen tuan-tuan dekat saya punya Facebook supaya ialah kita dapat manfaat yang 100%. So tuan-tuan jangan risau bila saya quote pasal ayat Quran dan hadis dalam buku ni, ianya bukanlah tafsiran saya, bahkan ianya adalah tafsiran daripada para ulama, para asatizah yang ada kepakaran dalam bidang tersebut. So saya ada sentuh beberapa ayat Al-Quran. Kemudian saya sentuh kedudukan dinar dan dirham dalam Islam. So Islam melihat dinar dan dirham ni bagaimana? Bagaimana sisi pandang agama Islam terhadap penggunaan dinar dan dirham? Iaitu dinar adalah wang emas, dirham adalah wang perak. Bagaimana sisi pandang Islam terhadap dua mata wang tersebut? So antara benda-benda yang ditekankan dalam Islam tentang dinar dan dirham ni, yang pertama, saya tulis dalam buku ni ada 3 poin. Yang pertama, dinar dan dirham ni dia ada satu nilai intrinsik yang menyebabkan dinar dan dirham ni ada ketetapan nilai. Nilainya fix, menyebabkan Islam mengakui dinar dan dirham sebagai mata wang. Yang kedua tadi ketetapan nilai. Yang pertama nilai intrinsik. Yang ketiga digunakan untuk hukum syarak dan ia berbentuk ain. Ain ni maksudnya apa? Dia ada nilai hakiki, benda tu jelas dan dia bukan berbentuk dain. Dain ni apa? Hutang. Okey? Itu 3 benda lah kedudukan dinar dan dirham yang menyebabkan Islam mengangkat dinar dan dirham sebagai mata wang. Kemudian dinar dan dirham sebagai piawaian mata wang. Okey, subtopik seterusnya dinar dan dirham sebagai piawaian mata wang. So tuan-tuan dan perempuan, hari ni apa yang orang salah faham adalah bila sebut dinar dengan dirham, mereka tak yakin bahawasanya dinar dan dirham ni boleh menjadi mata wang. Sebab apa? Dinar ni 1 dinar. So macam mana kita nak beli tepung dengan harga 1 dinar? Tuan-tuan dan perempuan, jangan kita salah faham, jangan kita kecilkan konsep. Mata wang luas, dia bukan sekadar dinar dan dirham. Dalam mata wang kita ada uqiyah, kita ada dirham, kita ada danik, kita ada kiras, kita ada misqal, kita ada dinar. So pecahan mata wang dalam dunia Islam besar. Tetapi yang basically yang biasa kita dengar dinar dan dirham. So tuan-tuan boleh baca dalam buku ni subtopik yang kedua. Saya letak highlight warna merah ni. Okay. Uqiyah, dirham, danik, kiras, misqal dan dinar. Ini mata wang dalam Islam. So orang yang tak faham perkara ni, dia akan kata mustahil kita nak kembali kepada dinar dan dirham. Sebab macam mana kita nak pergi makan roti canai dekat kedai mamak harga RM2, kadang kita nak bayar 1 dirham. So sebenarnya dirham tu sendiri boleh dipecahkan kepada danik, kepada kiras. So that's why ilmu pasal mata wang Islam kita kena mantap baru kita boleh sembang. Kalau tak kita akan sembang seperti mana kita ni punya ilmu, hakikatnya kita ni hanyalah tin kosong. So tuan-tuan dan perempuan, tu subtopik yang kedua. Subtopik yang ketiga saya sentuh tentang dinar dirham sebagai medium pembayaran zakat. So dalam hadis semua jelas, begitu juga dalam Al-Quran jelas tentang penggunaan dinar dan dirham dalam pembayaran zakat. Okey. Setiap 20 dinar diwajibkan zakat setengah dinar. 20 dinar, setengah dinar. Kalau tuan-tuan ada 40 keping 1 dinar, bermakna tuan-tuan kena zakat 1 dinar. Bila cukup haul. Apa maksud haul? Haul ni tahun lah, cukup syarat-syarat dia. Cukup 1 tahun dan tuan-puan pegang pemegangan 20 keping dinar ataupun 40 keping dinar tadi cukup dalam masa setahun dan pemegangan secara hakiki. Dan kita diwajibkan zakat ke atas kita. Selain daripada itu, subtopik seterusnya dinar dan dirham dalam pembayaran diat. Diat ni apa? Diat ni denda dalam Islam.
Okey, denda dalam Islam, even denda dalam Islam pun Nabi SAW bagi tahu dalam penggunaan dinar dan juga dirham. Kadar penentuan hukum potong tangan dalam hukum hudud pun digunakan oleh baginda Nabi menggunakan takat dinar dan juga dirham. Apa lagi? Itu antara subtopik yang saya sentuh dalam bab yang pertama. So, dalam bab yang pertama ni memang berkait langsung dengan agama Islam lah. So, buku saya ni bukan sekadar boleh dibaca oleh orang Islam, oleh orang Melayu Islam. Tak, jangan risau. Orang Cina pun pernah beli buku saya, orang India pun pernah beli buku saya, orang Kristian pun pernah beli buku saya. Tak kira agama Hindu, Buddha, Sikh, Kristian atau apa jua agama anda digalakkan untuk dapatkan buku saya ni sebab apa? Dalam buku ni sangat lengkap mengajar anda tentang ilmu dinar dan dirham, iaitu emas dan perak, dan juga ilmu tentang sistem monetary moden pada hari ini, sistem kewangan moden. So, itu bab yang pertama. Masa saya dah janji tadi, saya nak sentuh bab mukadimah dengan bab pertama saja. So, dinar, dirham dan Islam, saya sentuh dalam bab yang pertama secara detail. Tuan-tuan dan perempuan yang berminat dalam dapatkan buku ni, screenshot saja saya punya FB Live, screenshot, kemudian boleh send dekat saya nombor telefon yang saya tulis dekat bawah ni, yang tengah bergerak ni. Boleh WhatsApp ke saya, screenshot dan WhatsApp, tuan-puan akan dapat 10% off dan juga free postage Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak. So, apa lagi yang saya nak sentuh pasal buku ni? Kita sentuh sikit-sikit lah sebab saya nak buat live ni berulang kali. So, dah 12 minit. Kita akan tamat lagi 3 minit lah, saya cukupkan 15 minit. So, kalau tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa pertanyaan tentang dinar dan dirham, boleh just drop dekat komen. So, bila dah drop kat komen, nanti insyaAllah kalau saya tak sempat jawab sekarang, saya akan jawab pada live yang akan datang. So, begitulah tentang dinar dan dirham. So, siapa yang berminat boleh screenshot buku, screenshot live saya ni. Harga buku RM38. Okay, harga buku RM38. So, screenshot, tuan-tuan akan dapat 10% off dan juga free postage. Ada buku lebih kurang 200 pieces sahaja yang tinggal. RM38, hanya tinggal 200 buku sahaja. Okay, so tuan-tuan dan perempuan, live saya hari ni saya sentuh sikit je tadi. Kita recap balik tentang apa, iaitu tentang dinar dirham dari sudut ataupun sisi pandang Islam. Bagaimana Islam memandang dinar dengan dirham sebagai mata wang, bagaimana dinar dan dirham ni digunakan sebagai mata wang, bagaimana dinar dan dirham digunakan sebagai medium pembayaran zakat, bagaimana dinar dan dirham digunakan sebagai diat, sebagai kadar penentuan hukum potong tangan iaitu hudud, dan juga dinar dan dirham dalam nilaian semasa pada hari ini. So, tuan-tuan dan perempuan, detail tuan-tuan boleh tengok dalam buku saya, dapatkan segera. So, buku ni pun tak banyak, tinggal 200 pieces lagi sebelum saya masuk kepada cetakan yang kedua. So, saya nak habiskan cetakan yang pertama ni dululah. Buku ni tak ada dijual buku ni tak ada dijual dekat kedai-kedai buku. Semuanya direct dengan saya dan juga secara atas talian lah. Clear tak? Okay, yang ni first time lah saya guna StreamYard ni. Sebelum ni saya guna direct dengan Facebook. So, sekadar itu sajalah untuk live hari ni. Live ni pun secara tiba-tiba. Dan not bad juga pakai StreamYard ni, sangat-sangat bagus, memudahkan kerja. So, kalau ada apa-apa masalah, just drop down kat komen tentang apa-apa persoalan tentang dinar dan dirham. Dan siapa yang nak beli buku ni boleh WhatsApp saya, screenshot, kemudian akan dapat 10% off dan juga free postage. So, wallahu alam, itu saja. Assalamualaikum.